Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah kan kullu am wa antum bi khair. Alhamdulillah kita dah melangkah ke 1443 Hijrah. Okey, dalam peristiwa hijrah ini apa yang kita nak hayati dan apa yang kita nak fahamkan tentang hijrah. Okey, hari ini Abi nak share simple sahaja. Hijrah adalah maksudnya kita melakukan sesuatu perkara daripada baik kepada yang lebih baik. Kepada yang baik, kepada yang lebih baik. Okey, apa yang kita nak ubah? Okey, yang pertama kita ambil H yang pertama, iaitu H yang pertama adalah hati. Hati kita. Kan hati kita. Kita tahu dalam jasad kita ni, dalam secara fizikalnya diri kita ni, kan antara organ yang paling penting adalah hati. Betul kan? Hati. Organ yang paling penting adalah hati. Kan hati inilah maksudnya yang menentukan segala-galanya. Baik dari sudut emosinya maupun memastikan keseluruhan proses perjalanan apa sahaja yang berlaku dalam diri kita ni, darahnya kan, sel-selnya semua daripada hati lah maksudnya. Itu pentingnya hati. Cuma hati ni adalah hati kita. Kan hijrah. Hijrahlah hati kita kepada untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan hijrah hati kita supaya kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita lebih maksudnya bersihkan hati kita, sucikan hati kita, suka bersangka baik, kan, melihat segala kebaikan, segalanya berpunca daripada hati kita. Kan dalam hadis Nabi kata inna fil jasadi mudghah iza salahat salaha jasadu kullu, iza fasadat fasada jasadu kullu. Kan dalam jiwa kita ini ada seketul daging. Yang mana seketul daging ini kalau baik, baiklah ia. Maka kalau buruk, buruklah ia. Kan ala wahyal qalb. Nabi kata, ketahuilah bahawa seketul daging itu adalah hati. Okey. Yang kedua, I. I adalah ibadah kita. Ibadah kita pun perlu kepada yang baik, kepada yang lebih baik. Mungkin sebelum ni kita dah solat berjemaah, kan? Walaupun kita dalam kekangan tak boleh solat jemaah di masjid, mungkin kita solat berjemaah bersama keluarga. Cuma bagaimana untuk menjadikan dia lebih baik? Kita solat pada awal waktu contohnya. Ataupun kita tambah dengan solat-solat sunat, kan? Ataupun kita mendoakan orang lain. Dan ataupun kita menjadikan segala urusan harian kita, kan, every single thing yang kita buat semuanya atas dasar ibadah. Masya Allah, dia akan jadi lebih manis. Okay, I. J, H, kan? J adalah jasmani. Jasmani kita, fizikal kita. Kan, kita kena kuat. Kan, al-mu'min qawi afdal min mu'min dhaif. Orang yang beriman yang kuat fizikalnya lebih baik daripada orang beriman yang lemah fizikalnya. Jadi pastikan kesihatan kita, fizikal kita dalam keadaan jasmani kita ni dalam keadaan yang kuat. J itu adalah jasmani. Yang pertama H, hati. I itu ibadah. Yang ketiga adalah J, jasmani. Kan jasmani kita, pastikan jasmani kita. Segala anggota badan kita, mata, telinga, mulut, tangan, segala-galanya ini adalah amanah dari Allah. Jasmani yang diamanah oleh Allah dan bakal ditanya di hari akhirat nanti. So, jagalah ia baik-baik. Tangan kita ke mana kita gunakan, telinga kita dengar apa, mata kita tengok apa, kan, mulut kita bercakap macam mana yang manis-manis, kan. So, hijrah ni, hijrahlah. Kan segala anggota badan kita. Boleh? Alhamdulillah. R. Okey, R adalah rohani kita, kan, dalaman kita, jiwa kita. Okey, pastikan selain daripada kita makan makanan fizikal, kita kena jaga juga makanan rohani kita. Makanan rohani adalah zikir. Zikrullah, kan? Banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi upgrade kita punya zikir. Kalau sebelum ni kita beramalan dengan zikir, mungkin kita beramal dengan zikir la ilaha illallah. Hijrah 1443 kita nak beramal dengan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ataupun kita nak beramal dengan zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ataupun yang kita jangan tinggal adalah istighfar. Kan, astaghfirullahal azim. Ini semua adalah makanan roh yang memberi kesihatan kepada roh kita. Maksudnya apa sahaja tekanan yang berlaku di sekeliling kita, tetapi apabila roh kita berada dalam keadaan sihat, dalam keadaan yang sejahtera, insya-Allah hati kita akan rasa tenang, jiwa kita akan rasa tenang. Kan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala,
ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahawa dengan mengingati Allah, jiwa kamu akan jadi tenang. Kan? R. A. Okey. A adalah akal ataupun intelektual kita, akal. Okey, hijrah akal kita daripada tak tahu kepada tahu, daripada tahu lebih tahu, kan, daripada ilmu yang biasa-biasa kepada ilmu yang luar biasa, kepada ilmu yang biasa kepada kepakaran yang lebih tinggi, kan. Ilmu memang kena hijrah. Kita tak nak jadi golongan yang end user, pengguna akhir. Pengguna akhir ni maksudnya orang keluar produk tu kita je yang beli, kita dia ambil. Tapi kita perlukan generasi yang menjadi inventor. Mereka yang berusaha, mereka yang mencipta, kan, sebagaimana kegemilangan tokoh-tokoh yang hebat dahulu. Kita dengar Ibn Sina, kita dengar Ibnul Haytham, kan. Ibnul Haytham ni dia mencipta apa? Lens. Kan, dia menemukan teknologi lens. Bayangkan hari ini tengah buat video ni pun, ini adalah asal dia adalah daripada Ibn Haytham, kan. Ibn Haytham, kan, orang duk selfie, kan, duduk ambil gambar, TikTok macam-macam, semuanya datang daripada punca penemunya adalah Ibn Haytham. Masya-Allah, hebat kan dia punya sumbangan. Okey, baik, akal kita, so kita kena top up kita punya ilmu pengetahuan kita, banyakkan membaca. Nak tak nak kena banyak membaca. Iqra'. Jangan tinggal Iqra'. Walaupun hari ni memang kita suka tengok je. Kita ni generasi yang suka tengok skrin, kan. Tapi baca jangan tinggal. Terutama sekali baca Al-Quran. Okey. Dan H yang terakhir, kan. H-I-J-R-A-H. Okey, H yang terakhir adalah secara holistik. Holistik. Tahu tak holistik tu apa? Holistik ni maksudnya secara menyeluruh. Okey. Hijrahlah secara menyeluruh, kan. Jangan kita hijrah dari sudut ibadah kita berhijrah, tapi dari sudut akidah kita, kepercayaan kita masih lagi ada unsur-unsur karut, kan. Kita masih lagi beramal dengan perkara-perkara yang maksudnya amalan-amalan khurafat contohnya. Tak boleh lah, rosak lah. Jadi kena holistik secara menyeluruh, kan. Kadang-kadang akidah kita jaga elok, kan. Ataupun akhlak kita, ibadah kita okey, tapi tiba-tiba akhlak kita, tingkah laku kita pula, kan, dekat situ kita ada masalah, kan. Jadi biarlah secara menyeluruh, biarlah dari sudut ibadah kita, dari sudut keilmuan kita, dan dari sudut akhlak kita, kan, akhlak, sifat kita biar bergerak secara terpuji, insya-Allah. Jadi itu saja perkongsian sempena Mak Hijrah pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.